Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Azhani. Hari ini kita nak sambung balik reka bentuk dalam perniagaan bahagian 2. Sebelum memulakan tajuk ini, cikgu ingin menunjukkan jenis-jenis promosi terlebih dahulu yang terbahagi kepada pengiklanan, promosi jualan, jualan langsung dan publicity. Apa yang kita akan belajar hari ini adalah khusus mengenai tajuk pengiklanan sahaja. Okey, dalam kaedah reka bentuk pengiklanan, kita ada beberapa benda yang perlu dititik beratkan. Yang pertama ialah matlamat produk. Kenapa produk itu dipasarkan? Jadi pengiklanan ini adalah nak memperkenalkan ciri-ciri ataupun keistimewaan produk kita kepada pengguna. Sama ada ia akan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan ataupun tidak. Jadi matlamat produk itu perlu ditegaskan dalam setiap pengiklanan. Okey, yang kedua, penyampaian fakta. Iklan mestilah menyampaikan fakta yang tepat mengenai produk. Kita tak boleh tipu sebab penipuan itu boleh menyebabkan kita diambil tindakan undang-undang oleh pengguna ataupun oleh syarikat lain. Okey, jadi di dalam penyampaian fakta ini penting terutamanya jika produk tersebut memerlukan bantuan teknikal ataupun perlu cara-cara untuk mengendalikan produk tersebut. Seterusnya, demonstrasi. Okey, contoh demonstrasi masakan yang dibuat oleh sardin cap ayam. Contohnya lah kan. Okey, jadi biasanya contoh-contoh demonstrasi ini biasanya dibuat untuk menunjukkan kelebihan produk dia ataupun macam mana nak kendalikan produk tersebut. Okey, contohnya demonstrasi memasak dalam Go Shop. Okey, seterusnya perbandingan. Ada juga iklan yang buat perbandingan antara produk. Ini nak membezakan produk yang baru dicipta dengan produk yang lama. Okey, biasanya perbandingan ni dibuat berdasarkan kualiti produk, reka bentuk, rasa dia, fungsi dia untuk menunjukkan bahawa produk kita ni berbeza daripada produk pesaing kita. Tapi ingat, jangan tunjuk gambar produk pesaing ataupun nama produk pesaing. Nanti kena saman. Okey, seterusnya kiasan dan ibarat. Okey, biasanya kita akan buat kiasan. Contoh, cantik umpama bulan ataupun apa lagi. Okey, banyak kiasan-kiasan yang biasa dibuat untuk menjadikan produk kita itu dapat mempengaruhi psikologi pengguna. Okey, seterusnya kenyataan merangsang. Okey, kita nak merangsang pengguna ni supaya berfikir tentang produk kita. Nak pujuk pengguna untuk membeli produk kita. Jadi kita pun buatlah kenyataan. Contohnya, hilangkan minyak dengan beribu-ribu lemon. Memang tak logik, tapi orang cakap lama-lama beribu-ribu lemon, kita pun mula berfikir betapa banyaknya lemon kita gunakan untuk mencuci pinggan mangkuk kita. Okey, ada juga iklan yang menggunakan gambar pegun. Gambar pegun ni gambar je lah, letak gambar. Biasanya digunakan dalam media cetak lah. Media cetak seperti flyer ke ataupun billboard dekat tepi highway. Itu kita panggil gambar pegun. Okey, seterusnya apakah media-media pengiklanan yang perlu kita tahu untuk mengiklankan produk kita? Yang pertamanya, ini yang terbiasa sekali dan yang paling lama adalah media cetak. Seperti surat khabar, majalah, brosur, helaian edaran dan juga katalog. Ini perkara biasa. Kemudian kita pergi kepada media elektronik seperti televisyen, radio dan papan elektronik yang terdapat di tepi-tepi jalan. Okey, yang terakhir sekali dan yang terbaru dan yang paling murah, paling biasa bagi murid-murid semua adalah media sosial. Senang saja, ambil gambar, buat write up sikit ataupun buat perkataan sikit, kemudian terus upload dalam Instagram, WhatsApp, Telegram dan juga Facebook. Jadi apa yang awak kena ingat adalah 3 media pengiklanan iaitu media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Okey, kemudian macam mana hendak memilih media pengiklanan? Yang pertamanya, jenis dan sifat produk. Katalah awak nak jual produk yang memerlukan tunjuk cara.
Jadi, media macam mana yang awak perlukan? Okey, sama ada awak perlukan media elektronik ke, media sosial ke. Okey, kalau Go Shop biasa dia gunakan televisyen. Jadi, dia nak tunjukkan periuk dia tu boleh membuat berbagai-bagai jenis masakan. Jadi, dia perlukan media elektronik sebab dia kena buat demonstrasi. Okey, seterusnya kos pengiklanan. Tengok, kalau syarikat awak tu memang kaya raya, bersaiz besar, perniagaan awak bersaiz besar, maka awak boleh menggunakan media yang besar dan mahal, yang mempunyai cakupan yang luas seperti televisyen. Tetapi sekiranya kita mempunyai perniagaan yang kecil ataupun baru nak memulakan perniagaan dan kita mempunyai belanja yang sedikit. Jadi kita kena pandai-pandai menggunakan media yang menggunakan kos pengiklanan yang sedikit. Contohnya media sosial, media cetak. Okey, seterusnya luas pasaran. Okey, katalah kita menjual produk seperti McDonald, KFC. Jadi pasaran dia luas, seluruh negara, malah seluruh dunia. Jadi kita boleh menggunakan media yang memberi peluang untuk kita memasarkan produk secara berleluasa seperti televisyen dan juga radio. Katalah perniagaan kita tu baru nak mula, awak jual burger dekat Gombak. Jadi, perlu tak kita gunakan televisyen? Tak perlu kan? Jadi, kita hanya memerlukan orang sekitar Gombak untuk membeli barang kita. Jadi, kita boleh menggunakan media sosial. Okey, sasaran pengguna. Sasaran pengguna ini, tengok macam mana sasaran pengguna. Awak nak jual produk kepada siapa? Nak jual produk kepada lelaki? Muscle man? Nak jual produk kepada wanita? Produk kecantikan? Ataupun nak jual produk kepada kanak-kanak? Nak jual permainan contohnya. Jadi, kena media yang sesuai. Okey, kalau nak jual produk kecantikan untuk wanita, khusus untuk wanita, kita boleh cari media-media khas untuk wanita, contohnya majalah wanita. Kalau nak jual produk sukan yang lebih kepada lelaki, jadi kita boleh mencari media seperti majalah sukan ataupun segmen-segmen sukan yang terdapat dalam media sosial. Okey, saiz perniagaan pula. Saiz perniagaan ni, contohnya, awak mempunyai perniagaan yang besar seperti Nestle. Jadi bagaimanakah kita nak pasarkan barangan kita? Kita boleh menggunakan berbagai-bagai jenis media seperti media elektronik, iaitu televisyen, papan digital. Kalau bisnes tu bersaiz kecil, cukuplah media sosial sahaja. Jadi, untuk menentukan apakah kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk perniagaan kita, kita perlu membuat analisis. Ya. Ini adalah contoh borang untuk membuat analisis. Yang manakah media yang sesuai ataupun kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk produk kita. Seterusnya, anda juga perlu mengetahui apakah ciri-ciri pengiklanan yang berkesan. Yang pertama, iklan mestilah kreatif. Bila membuat gabungan ilustrasi, ia mestilah dapat menarik pengguna. Pengguna merasa teruja dan ingin mencuba produk yang kita iklankan. Seterusnya, memberi impak. Bagaimanakah yang dikatakan memberi impak itu? Bila tengok iklan, pengguna rasa terpukau, teruja untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah produk kita. Seterusnya, produk juga, iklan juga mesti mempunyai mesej yang jelas. Okey, jangan keliru. Contohnya, awak nak iklan produk Dettol. Tiba-tiba awak tunjuk gambar hand sanitizer. Jadi, dia sedikit keliru. Kemudian, iklan juga mesti mempunyai maklumat yang tepat. Contoh maklumat yang tepat ya, kita tidak boleh berbohong. Katalah awak menjual vitamin. Vitamin C. Vitamin C awak tu dibuat daripada bahan kimia. Tapi awak cakap produk awak tu dibuat daripada herba-herba yang terpilih. Itu sudah tidak tepat dan awak boleh disaman oleh pengguna. Seterusnya, produk mestilah mudah. Iklan mestilah mudah diingati. Okey, gabungan ilustrasi tu boleh menghasilkan visual yang menarik. Orang mudah nak ingat. Bila tunjuk je iklan, oh itu iklan mengenai air mineral tu. Dah tahu dah. Okey. Ataupun iklan mengenai ubat gigi. Dah tahu dah ini ubat gigi ni adalah ubat gigi jenama X.
Seterusnya, iklan juga mestilah mempunyai unsur yang unik dan tersendiri. Sebagai contohnya, kalau kita tunjuk logo Malaysian Airlines, okey, yang merupakan bentuk wow bulan ya, kita dah tahu dah, oh ni Malaysia Airlines. Tunjuk bendera Malaysia, dah tahu ni bendera Malaysia, bukan bendera Amerika. Jadi, ada unsur-unsur yang unik dan tersendiri. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan beberapa reka bentuk pengiklanan ya. Okey, so murid-murid semua boleh tengok bagaimanakah reka bentuk yang pertama. Okey, dalam buku teks pun ada reka bentuk ni. Okey, ini contoh yang kedua. Reka bentuk yang kedua nampak lebih ringkas dan tidak berserabut. Okey, ini adalah contoh reka bentuk yang ketiga. Jadi, bila kita melihat berbagai-bagai reka bentuk ini, kita boleh membuat penilaian. Yang manakah reka bentuk yang terbaik. Okey, bila kita dah buat penilaian, kita mesti membuat penilaian tu berdasarkan analisis yang cikgu dah ceritakan tadi. Okay, ini adalah contoh borang analisis. Jadi, kita tidak boleh main suka-suka hati saja. Bila membuat pemilihan reka bentuk pengiklanan, mesti buat borang analisis. Jadi, reka bentuk manakah yang paling menarik, yang paling menepati ciri-ciri pengiklanan berkesan, itulah yang kita akan pilih. Okey, jadi daripada analisis yang kita dah buat tadi, okey, nampaknya ini adalah reka bentuk yang terbaik yang telah kita pilih berdasar ciri-ciri reka bentuk pengiklanan yang terbaik. Okey, sampai di sini saja. Selamat menghasilkan reka bentuk pengiklanan.